contohnya adalah dalam water lah. Okay, so dia akan tambah masuk satu Br, satu OH. So tadi H cari kawan, but now kita tak ada H, kita akan tengok siapa? Kita tengok halogen. Halogen akan cari hidrogen, karbon yang banyak hidrogen. So, okay, so karbon double bond yang pertama, so Br akan masuk belah kiri, OH masuk belah kanan. Okay, untuk double bond yang kedua ni, mana-mana pun betul. Okay, di atas, so Br akan cari hidrogen, karbon yang banyak hidrogen, OH akan masuk dekat karbon satu lagi. Okay, ada soalan tak? Okay ke? Ke cepat? Cepat ke okay pace ni? Cepat sikit ni. Cepat sikit. Okay, dapat? Ada soalan tak? Ada soalan? Boleh madam, okey. Boleh? Okay, saya teruskan. Okay, kenal pasti reagent tu, lepas tu awak kena, ya Daniel. Daniel nak tanya apa? Tertekan madam, sorry. Oh, tertekan. Jangan stres sangat, tekan. Boleh? Okay, so now reaction hydrogen with nickel. So this is hydrogenation in catalyst. Catalyst dia adalah nickel. Okay, kita ada lagi dua lagi catalyst, platinum dengan palladium. Okay, now for this equation kita akan masuk dua benda, dua H. Kena ingat equation dalam alkin ni semua tambah dua benda dekat dua carbon-carbon double bond. Okay, so carbon double bond yang pertama, so masuk H. Double bond yang kedua, masuk hydrogen. Double bond yang ketiga pun masuk hydrogen. Okay. Right, dapat? Okay, lastly, H2O, H3O+, so this is hydration. Acid, ni acid catalyze hydration. Okay, means that dia menggunakan acid dan dia ada water. So kita akan tambah masuk dua elemen which is 2H dan OH. Okay, so dekat sini yang follow Markovnikov ialah hydrogen. Okay, so carbon double bond yang pertama, H masuk belah kiri, OH masuk belah kanan. Okay, carbon double bond yang kedua, mana-mana pun betul. Sebab apa? Carbon kiri dengan kanan ini, H dia bilangannya sama. Okay, nampak tak? Okay, and then, double bond yang ketiga, so H masuk dekat banyak H, OH masuk dekat carbon yang kurang hidrogen. Okay, so ada soalan tak untuk soalan A? Okay, kalau saya cepat, angkat tangan Okay, dan saya teruskan soalan B. Okay, question B. Okay, question B. Okay, saya lupa, saya letak double bond. Okay, so kita ada equation, kita ada alkin. So alkin ini adalah cycloalkin. So saya numberkan sini number 1, sini number 2. Okay, this is 146 trimethyl cyclohexene. Okay, and then undergoes reaction. So kita tambah masuk 1H, 1Cl. So dekat sini saya untuk expanded tak ada masalah awak nak kenal pasti karbon yang banyak hidrogen. But for skeletal, awak kena alert. Okay, which carbon yang ada hydrogen, which carbon yang tak ada hydrogen. Okay, so untuk this structure, carbon number 1 ni, kita ada carbon. So sini ada 1, 2, 3, 4 bond. Okay, so carbon number 1 ni dah tak ada hydrogen.
Okay, but carbon number 2, we have 1 hydrogen. Okay, so that's why structure dia macam ni. Okay. Masuk siapa? Masuk hydrogen dan Cl. Hydrogen akan cari kawan. So dia follow Markovnikov. So remove double bond and then H will be added to carbon number 2. Cl will be added at carbon number 1. Okay, so this is when we react with hydrogen and hydrogen halide. Okay, seterusnya kita ada chlorine in inert solvent. So kita ni macam tadi je. So kita tambah masuk 1 Cl, 2 Cl. So dua-dua kita akan masuk Cl. So carbon number 1 masuk Cl, carbon number 2 pun masuk Cl. Okay. Yang bawah ialah bromine and aqueous. So bromine and OH. Okay, saya nak panggil nama. Arif. Arif. Tak nyahut saya kata tak tan Ya, madam. ada pun. Okay, Arif. Yang follow Markovnikov siapa? BR ke Tidak, madam. OH? Saya punya internet slow. Saya masuk balik. Masuk balik. Okay, Arif, kalau ni type pun boleh. Okay, antara BR dengan OH, mana follow Markovnikov? Mana yang akan masuk carbon yang banyak H? OH, madam. BR. BR ke OH? BR. Yes, good. So, BR yang akan follow Markov. BR yang akan masuk dekat carbon yang banyak H. So, dia akan masuk dekat carbon number 1. OH akan masuk carbon, BR masuk carbon number 2, OH carbon number 1. Okay. And then seterusnya, hydrogen, nickel. So, ni tak ada masalah. Masukkan dua-dua hydrogen. Okay. And then, yang belah kiri, KMNO4 OH minus coal. Saya nak panggil. Ada volunteer tak nak jawab? Ni dia masuk apa ni? Ada dua. Dia masuk apa? OH. Kuat sikit Aina. OH. OH dan? Dan? Dia ada dua. OH. Yes. Dia masuk dua OH. Okay. So dia akan jadi, this compound akan kita panggil dia diols. Maksudnya ada dua OH. Okay. So, remove double bond, masuk OH, masuk OH. Okay, done. Okay, kalau yang tak dapat tu nanti saya akan bagi slide ni. Okay. Boleh? Okay, so ini question number 2B. Now, kita nak belajar tulis equation. Okay, soalan 8. Okay. Question number 8. Write the equation for the halogenation of the following alkenes. So we have alkenes 2-methyl 2-butene. Okay. Reaction of bromine with 2-methyl 2-butene in CH2Cl2. So this is reaction with bromine. So we have alkene. Okay. Okay. Tambah Br2. Okay. In CH2Cl2. CH2Cl2 ni ialah inert solvent. Okay. Kita boleh tulis macam ni. Okay. Cara ni betul. Kejap. Okay. Cara ni betul. Okay. Ataupun kita boleh tulis cara macam ni. BR2 tambah Okay. Ataupun cara dia macam ni.
Br2, CH2, Cl2 pun betul. Okay. Tapi kalau buat macam ni, CH2, Cl2 dulu, baru Br2, jadi salah. Why? Sebab kita tambah masuk siapa? Br2 ni adalah dia punya reagent. CH2Cl2 ni adalah dia punya solution sahaja. Okay, condition of the solution. So, penulisannya ialah mesti reagent baru dia punya condition. Okay, what? Okay, so dia akan hasilkan apa? So, akan hasilkan structure. Okay, apa yang dia buat? Kita akan delete satu bond from double bond and then kita tambah satu bond for each carbon. Okay, and then we add Br. Okay. Saya teruskan. Okay, seterusnya reaction of chlorine with cyclohexene in inert solvent. So inert solvent awak ada dua inert solvent. Okay, kita boleh guna CH2Cl2 ataupun CCl4. Sekarang ni dia tak sebut yang mana, awak boleh guna yang mana-mana pun boleh. Okay, so kita tambah Cl2, CCl4. Okay, and then we have product here we have okay. Dekat sini kita ada satu hidrogen. Okay, so kita setiap karbon ini mempunyai satu hidrogen. Okay, now bila kita nak add Cl, so kita masuk 2 Cl. So remove one bond, double bond, and then kita akan tambah each carbon with one bond. Kemudian masuk Cl. Dan senang je, B. Okay, C. Okay, C, we have reaction of bromine with 3-methyl 2-heptene. Okay, 3-methyl 2-heptene. Okay, so this equation, awak boleh lukiskan structure alkene, structure alkene dalam bentuk skeletal juga. Tapi macam saya cakap tadi, awak kena alert dengan hydrogen. Kalau expanded kita nampak hydrogen, but untuk skeletal you must know dekat mana yang ada extra oxygen, hydrogen. Kat mana ada hydrogen. Okay, so sekarang ni kita akan tambah masuk siapa? Kita tambah Br2 and CCl4. Okay, so kita akan dapat produk. Okay, kita akan remove double bond and then we will add 2 Br. Satu carbon, satu Br at each carbon. Done. And last for question number 8D. Reaction of chlorine with inert solvent pun macam tadi saya cakap. Inert solvent ada dua, so saya nak guna CCl4. Cl2 with CCl4, kita akan add up 2 Cl. So, satu Cl sini, satu Cl sini. Okey, ada soalan tak setakat ni untuk soalan 8? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Alright. Okay, now kita tengok soalan number 6A1. Okay, 6A1 we have cyclohexene. Saya terus je lah buat . So kita akan tambah masuk Br dan Br. So double bond ini senang, buang je. Tambah masuk Br, sini Br. Okay, bromination in aqueous solution, kita tambah masuk Br dan OH. So kita akan tambah masuk sini Br, sini OH. Tak kisah atas ke bawah ke, sama je bentuk dia. Okay.
So 6A1 tak ada masalah. Now kita tengok 6A2. 6A2 we have 2-methyl butene. Okay, kita tambah dengan HBr. So H and Br. Okay, and then kita ada carbon 1 and carbon 2. Okay, carbon 1 and carbon 2. Okay, saya nak panggil nama Sarah. H masuk dekat carbon nombor berapa, Sarah? Carbon 1 or carbon 2? 1. Yes, good. So dia akan masuk kat carbon number 1. Sebab carbon number 1 banyak hidrogen. Okay, carbon number 2 tak ada hidrogen. So dia masuk Br. Okay. Seterusnya, chlorine in inert solvent. So tambah masuk Cl, Cl. And tak ada masalah. Tambah je 2 Cl. Okay. Yang ketiga. So this is acid catalyzed hydration. Tambah masuk H, masuk OH. So we have carbon number 1, carbon number 2. Okay, saya nak panggil Syamimi. Syamimi, OH masuk dekat carbon nombor berapa? Carbon 1 or carbon 2? Carbon 1 or carbon 2? Kalau tak boleh ni type. Check. Syamimi ke saya tak dengar? Carbon number 1. OH, OH. Oh, sebut OH ke H? OH masuk dari carbon nombor berapa? Okay, carbon number 2. Why? Sebab H dah masuk dekat carbon number 1. Kalau tak masuk carbon number 1, dia masuklah carbon number 2. Okay, done. So, ni question number 2. Okay, number 3. KMnO4 OH minus cool. So, kita ada carbon 1, carbon 2. So, ini akan masuk 2 OH. Okay, masuk 2 OH. So, akan jadi diols. Okay, we have HCl. So, H dan Cl. So, H masuk dekat carbon number 1. Cl masuk carbon number 2. Okay, for Br2 aqueous, so kita akan masuk Br dan OH. So, Br akan masuk dekat carbon yang banyak H. OH masuk dekat carbon yang kurang H. Okay, ini soalan nombor 3. Saya teruskan. Cepat ke? Boleh follow? Boleh, madam. Boleh. Okay. So, untuk structure number 4, we have cyclohexene. Double bond dia antara straight chain dengan cyclic. So, ini adalah reaction oxidation. So, tambah masuk OH. Okay, Cl2 dengan CH2Cl2. So, ini tambah masuk Cl, ini masuk Cl. So, dia masuk dua-dua Cl. Dan HBr, H2O2. Yang ni. Okay. Tadi HBr sahaja, but kalau kita ada combination between HBr dan H2O2, H2O2 ini adalah peroxide. Okay. Bila peroxide, okay, sebelum ni kita tahu H dan Br. Dia masuk H dan Br. H akan masuk dekat carbon yang banyak hidrogen. But once dah ada peroxide ini akan mengakibatkan dia buat reaction, H dengan Br ni buat reaction anti-Markov-Nikov.
Dia tak follow Markovnikov, dia anti Markovnikov. Okay, so saya nak panggil nama. Kalau anti Markovnikov, Amirul Haziq, hidrogen ini akan masuk carbon number 1 or carbon number 2? Number 1 madam. Dia follow ke anti Markovnikov tu? Apa madam? Ni follow ke anti Markovnikov? Inti makan tu. So kalau anti Markovnikov, hidrogen akan cari gang. Kalau follow Markovnikov, hidrogen akan cari gang dia. Sekarang ni kalau anti Markovnikov. So, Dia kat nombor 2 madam. so hidrogen akan masuk di carbon nombor 2. Sebab apa? Carbon nombor 2 ni tak ada H pun. Okay. Dia hanya bonded dengan carbon sahaja. Okay, now kalau dia nak buat bond, H akan masuk dekat carbon number 2. Br at carbon number 1. Kalau follow Markovnikov, H masuk carbon number 1. Br carbon number 2. But now we have peroxide. Okay. Peroxide dan gabungan dia dengan HBr, HCl tak jadi HCl tak ada Markovnikov. HCl tiada anti Markovnikov. Hanya anti Markovnikov tu hanya HBr dengan peroxide sahaja. Okey, dapat? Okey, ni soalan nombor 4. Okay. Soalan nombor 5. Okey. So double bond dekat sini. So ni carbon number 1, carbon number 2. So kita akan masuk OH and OH. So ni OH, carbon number 1 pun akan jadi OH. Okay. HCl. Okay, so we have carbon number 1, carbon number 2. H akan masuk di mana? Ni follow Markovnikov ke anti Markovnikov? Saya nak panggil Nasiha. Follow Markovnikov ke anti? Follow. Yes. So H masuk dekat mana? Dekat 1. Yes. So dia akan masuk dekat carbon number 1. H carbon number 1? Tu. Saya pun ikut. Okay. So ni Cl. Okay. Last H2OH+. Masuk H, masuk OH. So carbon number 1, carbon number 2. Okay, saya nak Yusof. Okay. Ya madam. OH masuk carbon nombor berapa? OH nombor 1. Yes, OH nombor satu. good. Yes, nombor 2. betul. Yeah. Good. So H sini, OH kat sini. Okay, betul. Okay, done. So habis soalan nombor 5. So ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. So homework discussion done. Okay. Itu pun soalan 6A kan? So kita nak tengok soalan 6B. Okay. Soalan 6B. Question 6B. Dia kata, write the reaction mechanism for the formation of product in the reaction of molecule. Okay. So soalan dia minta dalam buku, soalan tu minta B1 tu, soalan tu minta structure 2, A2 dengan HBr, structure 3 dengan HCl, structure 5 dengan HCl. Saya nak awak tambah soalan number 4, structure A4 with HBr, number 5, structure yang saya lukis ni dengan HBr. Okay, saya bagi masa 2 minit. Sambung je soalan tutorial tu, soalan B tu, sambung je. So ada 5 soalan lah. Dah siap tulis, angkat tangan. Supaya saya boleh tahu bila nak proceed.
Okey. Awak salin soalan ni je? Tambah. Soalan 4, soalan 5. Okey. Alright. Sekarang ni kita nak belajar mechanism. Okay, so buka buku nota page 68. Okay, page 68. Okay, dah ready? Okay, ready ya? Okay, so mechanism dalam PST untuk alkin, PST akan belajar 3 mechanism. But for your syllabus, hanya 1 mechanism. Okay, so ini adalah reaction hydrohalogenation. Okay, yang kita tambah masuk tadi tu. So kita sekarang ni kita tambah masuk, kita tahu kita perlu masuk H dan perlu masuk Br. Okay, H dengan X lah, halogen. Okay, now H akan cari, so kita ada carbon 1, carbon 2. H akan tambah masuk dekat carbon 1 sebab dia follow Markov-Nikov rule. Br at carbon number 2. Okay, now mechanism dia ada step by step. Mechanism ni membantu kita untuk fahamkan equation dan kita senang nak hafal equation. Okay, so stepnya ialah first step, tipsnya ialah kita nak tambah hidrogen dulu. Okay, tambah hidrogen dulu. Ya, Nasihah? Tertekan. Okay. So, kita akan tambah H dulu dekat carbon nombor 1. Cari dulu carbon. So, kita akan follow Markov-Nikov dulu. So, H tu mesti cari kawan dulu. And then, step yang kedua barulah kita masuk Br. Okay. So, macam sebelum ini saya cakap, untuk mechanism, you must show bond breaking ataupun bond forming. Okay, nak buat equation, dia perlu bond break. So, dia kena break dulu double bond, barulah dia form bond baru. So, kita akan tengok ada berapa step, ada 2 step. Okay, sekejap. Okay, 2 step. Alright. So, saya nak awak tulis semula. Yang tu dalam soalan kan, ataupun tulis dia punya tips-tips dia. Okay. So, first of all, saya suka kalau mechanism kita lukis strukturnya dalam bentuk expanded. Okay. So, C, kita ada double bond. We have CH2. Okay. Saya suka bukakan macam ni. Okay, so this is expanded structure. Okay, so step number 1. So this is 18 ya. So step number 1. Okay, step number 1. Kita akan ambil siapa? Kita akan ambil alkin. Tambahkan dengan HX. Kalau ada HBr, HBr lah. Okay, so kita ambil alkin. Dan kita tambahkan dengan HBr. Korang main game tak? Korang main online game tak? Korang selalu main apa? Main apa? Magic chess. Magic chess. Magic chess apa? Yang perang-perang tu ke? Saya tak main. So perang-perang ke? Mobile Ke Legends. chess? Mobile Legends. Oh, Mobile Legend. Okay. Mobile Legend selalunya ada, korang pakai apa? Pakai tombak. Ada ke?
ke korang main Mobile Legends tu guna ni guna senapang Lebih kurang macam. betul lah kan? Okay, korang dah biasa dengan game perang, betul tak? So, ada ke kalau korang main tiba-tiba tak ada senjata? Peluru habis? Ada ke? Mengarut je saya ni. Ada ke korang main macam tu? Ada Selalu kan? madam, selalu madam. Ada kan? Okay, so sekarang ni kena alert mekanisme ini macam ni, macam perang. Okay, macam korang main game tu. So, first of all, kita kena tahu type of reaction dia. Type of reaction dia ialah heterolytic cleavage. Okay, so ni kita terangkan dulu. Electrolytic cleavage dan dia akan hasilkan positive ion dan negative ion. Arrow yang akan terlibat ialah double headed. Okay, kalau sebelum ni homolytic, so dia punya arrow single headed. Ini malam ni UPS So benda ni kena alert. So yang akan bergerak ialah 2 elektron. Kalau ada 2 arrow means 2 elektron. Okay, so kena faham benda ni macam korang main game. Okay, so dalam dua compound ni antara alkin dengan hydrogen halide ni, okay, kita kena tahu siapa yang banyak senjata dan dekat mana dia punya senjata. Okay, senjata dia ialah elektron. Okay, so senjata bagi chemical compound ialah elektron. So you must know dekat mana yang banyak elektron. Compound mana yang banyak elektron? Okay, yang banyak elektron ialah dekat kawasan double bond. Okay, so yang banyak senjata ialah alkin. Alkin tempat banyak elektron dia dekat mana? Dekat carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond, banyak elektron. Banyak elektron means banyak senjata. Sekarang ni, bila banyak senjata, dia bolehlah nak menyerang. Boleh? Okay, kita panggil dia serang. So, dia yang akan serang. So, dia nak serang siapa? Korang main game, korang kena pandai aim kan? Korang nak ambil siapa? So, tadi first step tadi apa? First step dia, kita nak attack siapa? Ini. Kita ada aim kita iaitu kita nak ambil hydrogen dulu. Okay, kita nak ambil hydrogen. So, rasanya nak serang siapa? Daripada mana ke mana rasanya? Arrow tu akan daripada mana ke mana? Cepatlah, kata pada main game. Kita nak cari H. Kita punya aim nak tambah H. Saya nak panggil nama lah. Lelaki lah. Aish. Aisyahin? Ya, madam. Okay, rasanya arrow tu kita serang guna arrow. So rasanya daripada mana ke mana kalau saya nak serang, saya nak ambil H, aim kita H, tempat banyak senjata ialah double bond. So arrownya rasanya dari mana ke mana? Dari mana? Cepatlah. Dari H, madam. Kita nak serang siapa? C. Okay, dengar betul-betul. Okay, sekarang ni aim kita nak attack H, nak serang H. Kita nak colik H, macam tu. Kita nak colik H. Sekarang ni kita ada senjata. Senjata kita ialah dekat C, double bond C. So, kalau saya nak lukis arrow, daripada mana kepada mana?
C ke H? Daripada C ke H, C yang ada banyak C yang banyak elektron ke bond dia yang banyak elektron? Tempat yang banyak elektron, tempat yang banyak elektron ialah saya tambah sini, dia dekat C double bond C, tapi dia duduk dekat mana? Dekat double bond. Okay. So, arrow awak should be daripada bond online lah. Okay, daripada bond ini banyak elektron, dia akan serang hidrogen. Okay. Satu bond ada berapa elektron? Dua. Good. So, satu bond ada 2 elektron, so dia akan serang hidrogen. Okay. So, dia akan serang hidrogen. So, betul dah tapi kurang tepat tadi. Ya, Aish? So, dia duduk dekat double bond. So, dia akan serang hidrogen. Okay. Dan kena ingat HONC punya rules. H1O2 N3 carbon 4. Apa maksud dia? Hidrogen ini boleh buat satu bond saja. Okay. So, means that kalaulah dia serang, maksudnya okay, dia kena buat bond dengan alkin. Therefore, bond yang dia sedia ada, dia dah ada satu bond dah. Okay, so kalau dia nak ikut alkin, what he should do, dia kena break the bond. Okay, cerita ni kena faham. Bila dia nak break the bond, okay, bila nak break the bond, dalam satu bond ada 2 elektron. Okay, now antara hidrogen dengan Br, okay, hidrogen dengan Br, hydrogen more electropositive, Br more electronegative. Okay. So, bila bond ini break, what happen? Elektron ini akan attracted to, siapa yang akan dapat lebih? H ke Br? More electronegative ke more electropositive yang lagi kuat tarik elektron? Positif. More negative. Kena ingat ya, UPS malam ni. Soalnya saya. Okay, so more negative akan bergerak. Ini saya bincang tentang electrolytic cleavage, okay? So, Br akan tarik elektron dan dia akan dapat 2 elektron daripada bond. Ingat balik, hari itu kita belajar Br and Br, satu pergi pada kanan, satu pergi pada kiri. Sebab 2 elektron, ini dengan ini, electronegativity dia sama kuat. Okay, but untuk this compound HBr, Br ini lebih kuat tarik elektron. So, bila dia break, Br akan dapat lebih elektron. Okay. So, apa produk dia? Produknya akan jadi this compound compound ini. So, bondnya sudah break. Bond ni satu break. So, dia akan buat bond. Ini akan buat follow Markov-Nikov. Dalam satu ni ada cerita dia banyak benda cerita. Okay, so dia masuk dekat carbon yang mana? So dia akan masuk dekat carbon number 1. Okay, sekarang ni carbon kena buat berapa bond? 4 bond. Carbon number 1 ini dah masuk satu hidrogen. So cukup dah bond. Okay, carbon yang kedua ada masuk apa-apa tak? Kelas?
Hello? Tak ada. Tak ada. Setakat ni tak ada masuk apa-apa. So dia ada 3 bond sahaja. Bila ada 3 bond, dia perlu buat 4 bond. So tak cukup 1. So kita akan letak sini plus. Okay. And then we have BR tadi. BR akan dapat negative charge. Dia akan jadi negative charge. Kenapa? Sebab dia dapat lebih 2 elektron. Boleh faham tak? Okay, saya ulang cerita dia. Okay, ceritanya, saya ulang balik. Dah ready ke belum? Okay. Cerita dia ialah, okay, alkin dengan hydrogen halides. Okay, antara dua ni ialah alkin lagi kuat. Kenapa? Alkin ini dia banyak elektron. Okay, dekat double bond dia ada banyak elektron. Elektron ini ialah dia punya senjata. Therefore, dia punya aim nak tambah hidrogen. So, apa yang dia buat? Dia akan serang HBr. Kenapa? Sebab dia nak tambah hidrogen, dia perlu serang HBr. So, dia nak colik H ni. But, bila nak colik, dia tak nak Br tu lagi. Okay, dia nak H sahaja sekarang ni. So, apa yang dia perlu buat ialah H ini akan break dia punya bond. Okay, dalam satu bond ada 2 elektron. Bila dia break, okay, rulesnya ialah Br ini akan dapat lebih. Kenapa? Sebab dia more electronegative. Okay. So, bila dia break, Br ini akan jadi negative ion. Okay. And then, hydrogen yang dia colik tadi, okay, follow Markovnikov, dia akan duduk dekat yang banyak hidrogen. Okay, dah lah kena colik. So, dia carilah kawan dia. So, dia duduk dekat carbon yang banyak hidrogen, banyak gang dia. Okay, so hydrogen masuk dekat carbon number 1. Okay. And then, tadi rules dia hydrogen kena buat satu bond je. That's why dia kena break the bond. Okay, sekarang ni carbon dekat sini ada 3 bond. Carbon kena buat 4 bond. Jadi, oleh kerana dia kurang satu bond, so kita kena tambah letak sini positive ion. Okay, boleh dapat? So, ini ceritanya. Okay, done. Ada soalan tak setakat ni? Lagi 5 minit. Okay, boleh? Boleh, Okay. madam. Alright, sekarang ni, okay, so step yang kedua. Step 2. Lambat lah. Okay, step 2 ialah kita akan ambil this equation, this compound. Okay. Compound kita ialah kita ada alkin carbocation dan kita ada Br. Okay. Now, dekat sini, siapa yang lagi kuat? Positive ion ke negative ion? So, ni positif, alkin positif, Br minus negatif. Siapa yang banyak elektron? BR ke, madam? Yes, betul. So, Br ini banyak elektron sebab dia negatif kan? So, negative ion banyak elektron. Banyak elektron means dia lagi kuat. Okay, so bila lagi kuat, dia yang akan serang. Okay, bila dia serang, dia akan aim tempat yang lemah. So, dekat mana tempat yang lemah? Dekat C plus ini. C plus ni lemah. Okay, dah lah alkin tu lemah. So, dia cari lagi point dia. Okay, so dia akan attack. So, Br minus akan attack. So, dia cari, sini. So, dia akan attack, dia bawa 2 elektron untuk buat bond. So, it will form this compound. Okay. So, dia akan buat bond, dia akan tambah Br kat sini.
Okay, so carbon dekat sini dah cukup dah 4 bond. So dah tak adalah lagi positif. Okay, yang ni pun tak ada positif. Sebab apa? Cukup 4 bond. So habis. Done. Okay, and then satu lagi tambahan. Okay, reaction ini berlaku dengan slow. Kenapa? Sebab dia ada bond breaking. So dia melibatkan bond breaking kat sini. And then dia melibatkan bond forming. Okay, dekat mana? Dekat sini. Ni bond forming. Okay. But for step 2, it will happen very fast. Kenapa? Sebab kita dah tahu dah memang jelas PR minus tu sangat lemah, sangat kuat dan C plus tu sangat lemah. Okay, so dia terus attack and then terus form bond. Dan habis. So itulah mekanisme untuk hydrohalogenation. Okay, ada soalan tak? Ada lagi 2 minit je ni. Ada soalan? Tak ada medium. Tak ada. Tak ada medium. Okay, kalau tak ada, saya nak bagi kerja rumah. Okay. Untuk esok kita akan bincang dan saya akan minta awak untuk update jawapan dekat Jamboard. Saya akan pick 5 orang esok. Malam ni saya akan bagi tahu. So, tolong buat. Okay, 5 orang, get ready. Okay. So, ini dia punya soalan yang awak salin tadi. Okay, cuba buat. Okay, and then yang kedua, malam ni saya nak ingatkan ada UPS chapter 1 and 2. Okay, senang je, tak ada masalah sebab awak dah buat dah UPS 1 tu chapter 1. Now, ni chapter 1 and chapter 2. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Nanti saya akan uploadkan dia punya video. Madam, Yes, UPS tu objektif ke macam hari tu? objektif je, Google Form. Okey. Bukan macam itu, Google Form dia 20 soalan. Okay, pukul 9 dekat Google Classroom. Okay, madam. Alright. Okay, so best of luck malam ni. Pukul Okay, 9 Aku ke setengah madam? Pukul 9. Tapi saya dah on benda tu pukul 8.30 kot. Nanti awak check lah. Okey madam. Alright. Okay, so itu sahaja. Thank you semua. Assalamualaikum. Salam madam. Salam, terima kasih madam. Okay. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you madam. Welcome. Happy-nya. Okay. Thank you madam. Assalamualaikum. Salam.